Siapa menciptakan kapal terbang? Muslim ke non-Muslim? Tak, aku tengok itu semua kecuali aku sebut Subhanallah, dan akan aku sebut Subhanallah, istimewanya, pintarnya orang-orang Islam. Hei, yang tu bikin orang Islam, pasal kau pergi kalau yang kau puji orang Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita dapat berjumpa, walaupun beberapa bulan kuliah kita tak dapat kita teruskan pasal bulan puasa, hari raya. Dan kalau kita berhenti berehat dalam bulan puasa itu, tak kira tutup kuliah lah. Walaupun tutup kuliah baca, tapi kuliah secara praktikal kita jalankan. Kita menjalankan ibadat puasa itu kiranya mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulkaidah ni saja dah kira salah satu pada bulan haram, bulan besar, yang mana sayurianya kita hidupkan bulan-bulan haram ini dengan menambahkan lagi amalan kita. Tambah puasa sunat, tambah baca Quran, tambah i'tikaf, tambah zikir, tambah menghampirkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan-bulan haram. Sebut tentang puasa sunat, tuan-tuan sekalian, amalkan puasa sunat paling tidak 3 hari 1 bulan. Itu yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah. 3 perkara, iaitu duha 2 rakaat, witir sebelum tidur, dan juga puasa 3 hari 1 bulan. Puasa 3 hari 1 bulan. Dan baginda tak tinggalkan puasa bulan terang 13, 14, 15. Itulah paling minimum. Itulah paling minimum ya. Kita perlu penyucian, overhaul secara rohani. Itulah ibadat puasa kita. 3 hari kita puasa 1 bulan, penghapus dosa selama 1 bulan. 3 hari kita puasa 1 bulan, kalau diganda 10, maka seperti seumpama kita puasa 1 bulan. Dan kalau kita amalkan setiap bulan, maka seumpama kita puasa sepanjang tahun. Kalau kita puasa 6 selepas Ramadan, puasa 6 campur 30 dalam Ramadan dikali 10, 360. Macam puasa sepanjang tahun puasa Ramadan. Itu besar fadilatnya. Kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, pahalanya macam kita puasa sepanjang tahun puasa sunat. Allah, ini karuniaan Allah Ta'ala. Maka jangan tak puasa, tuan-tuan. Senin Kamis tu berat ya. Senin Kamis tu berat, 8 hari 1 bulan. Kalau dapat buat lagi bagus. Tetapi kalau kita payah, buatlah 3 hari. Kalau boleh 3 hari straight, 13, 14, 15. Tak berat, ringan. Ringan. Kita puasa hari ini, besok kita puasa, besok malamnya dah hari raya dah. Allah ya. 3 hari saja kita punya puasa. 3 hari saja kita punya puasa. Kalau boleh hari bulan terang. Kalau tidak, maka hari apa pun boleh, asal 3 hari 1 bulan ya. Tambahan pula, kita dah tak lama akan masuk bulan Zulhijjah. Dah masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah puasa sunatnya 9 hari. 9 hari. 1 sampai 9. Ke 99 muakkad. 1 sampai 7 sama markahnya. 8 lagi besar, hari Tarwiyah namanya. 9 hari Arafah, paling besar, diampunkan dosa 2 tahun kalau puasa pada hari Arafah. Maka masuk 1 Zulhijjah, kita kena tunggu pengumuman. Nampak anak bulan ke tak nampak anak bulan. Kalau ikut jadual kalender, hari Jumaat akan datangi 1 hari bulan Zulhijjah. Maka ada Khamis malam Jumaat, sudah kira malam 1 Zulhijjah. Masuk 1 Zulhijjah, banyak kerja nak kena bikin, banyak perkara nak kena perhatikan. Kalau kita tidak jaga, maka hari raya haji ni macam tak ada makna tau. Yang ada setengah orang hari raya haji, dia masak-masak pun tidak. Setengah orang hari raya haji cuti umum, tahan dia ambil overtime. Nanti bilang, hari raya pun nanti kerja. Tak apalah, setakat hari raya haji, anak pun belum pergi haji. Belum pergi haji, jadi hari raya haji tak payah sambut. Tidak ya. Hari raya haji ni lebih besar daripada hari raya puasa. Hari raya haji lebih besar daripada puasa. Hari raya puasa, sunat puasanya 6 hari. Hari raya haji, sunat puasanya 9 hari sebelum hari raya ya. Jadi kalau masuk 1 Zulhijjah saja, sudah mula. Firman Allah Ta'ala, wal fajri wal layalin ash, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Fajar hari raya haji, 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Besar sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 hari ini ya. 9 hari kita puasa 1 sampai 9. Hari ke-10 kita ibadat korban.
Dan barang siapa sudah bercadang untuk nak buat ibadat korban, sayugia daripada malam 1 Zulhijjah itu, jadi bermakna hari pengawisan bulan Zulkaidah, dia sudah mula membersihkan diri, ditrimnya apa yang patut ditrimnya, dicukur apa patut dicukurnya, diketip kukunya apa yang patut dibersihkannya semua. Masuk 1 Zulhijjah saja terus tak bikin apa-apa, cukur rambut tidak, gunting tidak, ketip kuku tidak, macam dalam ihram. Macam dalam ihram 1 hari, 2 hari, sampai lepas minggu dah mula berjambang, dah tak kusut. Sama petang sembahyang hari raya dalam kusut masai. Raya haji tak macam raya puasa. Raya puasa kita datang dengan bersih, dengan segak. Raya haji kita datang dengan kusut masai. 9 hari dah puasa, 10 malam dah qiyam. Maka datang sembahyang hari raya dalam keadaan begitu, lepas sembahyang raya dengan melaungkan takbir pada Allah Ta'ala, sembelih haiwan korban kita, mohon diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ibadat korban pulanya itu adalah seafdal-afdal amal yang dilakukan oleh anak Adam pada 10 Zulhijjah, tidaklah seperti menumpahkan haiwan korban. Setakat daging seekor kambing 1,500 lah lebih kurang, kecil. Anak derma masjid 5,000 setiap hari raya haji, tak sama dengan korban. Sama. Anak kasih 10,000 rumah anak yatim, tak sama dengan kita laksanakan ibadat korban. Sebelum darah itu jatuh ke bumi, Allah sambut darah itu diletakkan tempat istimewa. Ketika Siti Fatimah melakukan korban, baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya, pergi lihat, kerana pada titisan darah pertama turun ke bumi, titisan pertama darah ke bumi, ketika itulah Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosamu. Ya, jadi laksanakan ibadat korban. Ibadat korban ini bukan seumur hidup sekali, setiap tahun sekali bagi setiap individu yang mampu. Jadi kalau satu keluarga ada dengan abah, dengan isteri, dengan anak, dengan isteri, dengan suami, sama sekali 7 orang, 7 ekor haiwan kita tumbangkan. Hafdalnya 1 ekor unta untuk 1 orang. 1 ekor unta untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor lembu untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor biri-biri untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor kambing biasa untuk 1 orang. Kemudian 1 ekor unta kongsi 7 orang. Kemudian 1 ekor lembu kongsi 7 orang. Itulah yang paling kecil. Kalau saya mampu, sama ada saya sembelih 1 ekor unta ataupun saya sembelih 7 ekor kambing. 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor unta. Kenapa? Lebih banyak haiwan yang kita tumbangkan untuk korban. Buat ibadat korban, tuan-tuan sekalian. Bagi yang mampu, buat. Sebut tentang mampu, kita korban, kita tengok kemampuan kita lah. Yang tak mampu, 2 tahun sekali pun jadilah, 3 tahun sekali pun tak apa, 5 tahun sekali pun tak apa, jangan tak buat. Buat ibadat korban. Tak boleh kongsi 1 kambing 1 orang, tak boleh, tak mampu kongsi 2-3 orang, tak boleh. 1 kongsi. Apa tak boleh kongsi? Bagi yang mampu pula, janganlah engkau hanya sikit saja. Sukalah kami ingatkan tentang ibadat korban, kami sebutkan tentang kemampuan, saya suka sentuh. Kalaulah kemampuan kita punya income, hasil penghasilan kita setiap bulan 3 kali lebih pada orang, agak-agak korban kita nak macam orang tak? Kita punya gaji, kita punya pendapatan 1 bulan 3 kali pada orang. Taruhlah, kalau Batu Pahat saya tanya 1 orang gaji berapa agaknya untuk hidup selesa, 2,000 dah okey. Kalau sini paling tidak berapa ribu nak hidup selesa? 2,000 okey, selesa sini? 2,5 ya. Ada tak, taruhlah sini orang gaji 2,5 dah boleh selesa. Ada tak orang gajinya 1 bulan 8,000? Ada tak? Ada kan? Ataupun hasil perniagaannya 8,000, 9,000? Ada. Kalau begitu, kau punya gaji lebih 3 kali lebih pada orang, bermakna engkau punya susah payah dalam mencari dunia 3 kali lebih pada orang. Bermakna engkau punya ibadat 3 kali kurang daripada orang. Bermakna engkau punya hadir kuliah 3 kali lebih pada orang. Tak ada mana dunia dengan akhirat boleh sama. Tidak. 1 torong, 1 sorong, 1 tarik, 1 tarik, 1 sorong. Begitu ya. Begitu. Kalau begitu, gaji kau 3 kali daripada orang. Kereta kau 3 kali lebih mahal daripada orang. Rumah kau 3 kali lebih besar daripada rumah orang. Kapet kau 3 kali lebih tebal kapet orang. Korban kau sama dengan orang? Tak boleh. Korban kena 3 kali lebih daripada orang. Korban, tak apalah. Ambil lembu sebahagian pun buat kat Cambodia.
Oh, yang murah punya. Tak boleh lah. Nah, tak apa. Saya alhamdulillah rezeki saya banyak. Saya perandah umur, syukur alhamdulillah. Saya kor lembu atas nama saya sendiri. Sini unta tak ada kan? Tuan 7 kambing. Paling paling tidak 3 kambing lah. Paling paling tidak lebih daripada orang lain. Kemampuan tak menjadi apa. Beri dagingnya semua tu ya. Kerana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat ibadat Quran, ibadat korban. Kalau mazhab Hanafi mengatakan wajib. Mazhab kita walaupun tak sampai wajib, tapi itu sunat yang sangat-sangat penting. Sunat yang terpenting pada hari raya haji untuk kita lakukan. Buat tuan-tuan sekalian, antara hayat di kandung badan, harap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada hari raya haji pula, takbirnya 5 hari. Takbir 3 jenis takbir. Hari puasa takbirnya 1 takbir saja, takbir mursal. Daripada maghrib takbir sampai imam datang sembahyang besok. Takbir mursal saja. Takbir muqayyad pun tak ada tau. Takbir muqayyad pun tak ada. Lepas sembahyang takbir tak ada pun ada ayat haji. Lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh pun tak ada takbir ya. Kebanyakan tempat takbir juga. Okeylah. Tapi sebetulnya tak ada. Takbir panjangan saja. Lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh zikir macam biasa. Lepas tu baru takbir berpanjangan. Kalau hari raya haji, takbir berpanjangan malam sampai pagi ada. Takbir muqayyad ada. Takbir yang selepas mengiringi sembahyang. Bermula daripada 9 Zulhijjah. Bermula daripada 9 Zulhijjah, besok hari raya puasa, besok hari raya haji, ini hari subuh dah mula takbir. Sampailah hari tasyrik ketiga sebelum maghrib takbir. 5 hari takbirnya. 5 hari takbirnya. Apa sembahyang nak ditakbirkan? Segala sembahyang fardu. Baik laki-laki, baik perempuan. Baik berjemaah, baik sendirian. Baik di masjid, baik di rumah. Baik adaan, baik qadaan. Semuanya ditakbirkan ya. Sembahyang fardu dan sembahyang fardu kifayah, sembahyang jenazah, sembahyang gaib, takbir tu. Kita raya haji kan ada jenazah tempat kita jarang kita dengar orang takbir ya. Sembahyang jenazah takbir. Itu kan sembahyang berjemaah tu, berjemaah takbir. Dan juga apa, segala sembahyang sunat yang didirikan secara berjemaah. Tengah hari-hari tasyrik ada gerhana, sembahyang, lepas salam takbir. Lagi sembahyang apa? Sembahyang hari raya haji itu sendiri. Sembahyang hari raya haji itu kan sembahyang sunat dan berjemaah. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak ada sembahyang hari raya antara dengan khutbah dengan sembahyang tiada menjadi syarat mualat. Sembahyang Jumaat ada. Jadi kita dah sembahyang pun. Lepas salam sebelum naik mimbar takbir dulu. Naik mimbar. Begitu ya. Takbirnya sampai 5. Dan segala yang setengah ulama bahkan mengatakan segala qabliyah ba'diyah sembahyang duha pun takbir pun boleh. Takbir ya. Jadi takbir muqayyad. Kalau untuk kita daripada subuh 9 Zulhijjah sampai ke sebelum maghrib hari tasyrik penghabisan 5 hari. Jadi kalau umpamanya maghrib pukul 7 suku, pukul 7 kita sembahyang jenazah, masih takbir lagi ya. Begitu. Untuk orang-orang haji dia mula takbir 10 Zulhijjah waktu zuhur. Karena malam itu hari 9 Zulhijjah dia wukuf di Arafah, malam tu di Muzdalifah, dia di Mina. Selepas melontar Jumratul Aqabah, zuhur 10 Zulhijjah dia mula takbir, penghabisannya subuh hari tasyrik ketiga, iaitu hari Nafar Tsani. Lepas subuh dia nak pack up dan nak balik semula ke Mekah, maka takbirnya sampai waktu itu. Kita lain pula, kita punya takbir sampai ke sebelum maghrib. Begitu takbirnya panjang. Dan ada lagi satu takbir. Jadi hari haji ada takbir muqayyad mengiringi sembahyang, takbir mursal, takbir berpanjangan, dan takbir apabila melihat haiwan korban. Dari 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah kita tengok masjid kita ni awal-awal lembu dah datang ya. Umpamanya lah lembu dah datang awal-awal, 1 Zulhijjah dia dah datang. Kita nampak saja takbir. Sambil mandu, sambil naik motosikal, sambil jogging, nampak saja terus Allahu Akbar. Takbir kebesaran. Takbir satu set. Sadaqah wa anda wa nasara amda semua. Sampai satu set. Asal nampak. Sampailah hari tasyrik ketiga. Panjang. Jadi hari haji takbirnya sampai 3 set takbir. Sampai 5 hari takbir. Sampai 14 hari takbir. 13 hari takbir. Banyak. Jadi hari raya haji ni banyak penghayatannya ya. Jadi jangan kita tak besarkan. Ini semua kita buat ya sebagai syiar agama Allah Ta'ala.
Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka yang sedemikian adalah lantaran terbit daripada hati yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi kita hidupkan syiar-syiar ni tuan-tuan sekalian. Lebih-lebih lagi lah kalau dah macam bayi-bayi saya ni, tak berapa hari lah kita dapat jumpa ni pun dah syukur. Berapa ramai semenjak kita tak jumpa ni, berapa ramai yang jauh lebih muda pada kita dah meninggal dunia. Hanya kita belum nak diambil oleh Allah Ta'ala. Seram ya, cakap mati memang mati. Kan kita cakap dengan anak-anak kita, tak bila-bila lah bahkan pergi. Tapi nak fikir punya seram, takut. Dosa kitanya dah tua, tapi akan dikira dosa dari muda. Kita dah tua, tapi akan ditengok segala kekurangan dan amalan kita sejak dari muda. Allah, takut sekali tuan-tuan sekalian. Mohon ampun Allah Ta'ala, mohon redha Allah Ta'ala, mohon Allah Ta'ala dengan rahmatnya matikan kita dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan apabila datang Israel nak cabut nyawa kita, jangan kita gementar. Kita mohon apabila datang Israel cabut nyawa kita dengan lemah lembut, jangan kita diterperanjatkan, jangan kita ditengking. Kita mohon apabila Israel datang nak cabut nyawa kita, roh kita dengan mudah, dengan rela keluar daripada jasad kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bermohon apabila sudah Israel cabut nyawa kita dengan lemah lembut itu, roh kita itu dibawa naik, diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga kita mendengar firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita mohon apabila masuk kubur jangan kena soal kubur ya Allah, jangan kena soal kubur tak boleh terjawab, kena soal payah, biar minta jangan kena soal. Kalau kena soal pun mudah-mudahan dapat yang ringan dan dapat jawab. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Ini semua pasti ya. Ini semua pasti akan berlaku ya. Dan ini semua berlaku mungkin petang besok, mungkin lusa. Kalau kita begitu kita meninggal, kita dah nampak semuanya ini ya. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami serahkan diri kami yang kotor ini ya Allah. Hanya padamu kami hadapkan diri kami yang tidak ada apa-apa langsung amal tak ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, bahkan dosa kami bergunung-gunung, bahkan di antara semua orang dosa kami lah yang paling besar ya Allah. Kami mohon ampunanmu ya Allah. Kami mohon jangan diazab olehmu ya Allah. Kami mohon jangan dibiarkan olehmu ya Allah. Kami mohon disekat olehmu ya Allah daripada perkara-perkara yang dimurkai olehmu ya Allah, perkara yang mungkar. Amin Allahumma amin. Terima kami ya Allah, kami hamba-Mu ya Karim. Alhamdulillah, sambung balik kita baca kitab kita sampai muka surat ya 14. Mana? Banyak mic sampai 4 biji. Allah. Sama macam kerongsang berdiri. (14) sampai pilihan kedua dari bawah seorang murid. Baik. Adab suluk al-murid, tata cara seorang yang hendak menuju Allah Ta'ala. Tata cara, step by step hendak menuju Allah Ta'ala. Sampai kita pada muka surat 14. Dulu kita masih muda tuan-tuan ya, buka kitab tebal-tebal pun dia khatam tu. Belasan tahun sebelum Al-Muhtadin tu khatam 13 tahun khatam. Alhamdulillah khatam juga. Bahrul Mahdi berapa tahun khatam juga. Ini kitab tipis gini tu aku takut khatam ke tidak. Nombor satu apa, KP lain, tergendala lain, kita tak sihat lain. Allah, Allah dah tinggal saki baki umur kita ya. Betul-betul sampai kita umur tua gini tuan-tuan ya. Baik. Orang kalau nak menuju Allah, kalau kau tak nak menuju Allah, suka tingkau. Setakat kau ingat sembahyang, puasa cukup aja, suka tingkau lah. Ingat, jalan ada dua. Jalan tuju Allah, yang satu jalan yang kau nak relax saja. Walau sembahyang, walau puasa sekalipun. Jalan menuju Allah kena tempuh selangkah demi selangkah. Satu step, rintangannya kau elak. Kalau jatuh kau bangun. Kalau ada yang melambai-lambai, menggoda, memikat, kau paling. Begitu ya. Itu jalan nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang murid harus, murid tu siapa? Yang berkehendak menuju Allah. Seorang murid harus memandu penglihatannya kepada segala ciptaan-ciptaan Tuhan, supaya ia tidak melihat sesuatu daripadanya, melainkan dengan pandangan penuh insaf dan iktibar. Orang yang nak menuju Allah tak boleh pandang yang haram, memang tak boleh pandang. Wanita tak boleh pandang. Dah umur-umur macam kita ni, janganlah asyik tengok TV saja. Itu aurat wanita. Aurat wanita yang pelakon tu, yang artis tu, semua tu dia nak bikin apa tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah.
kitanya tak boleh tengok. Kitanya tak boleh tengok kecuali yang berlakon tu mak saudara kita, dan juga anak saudara kita, dan kakak tiri kita, dan menantu kita. Nama dramanya Keluargaku. Boleh lah. Begitu ya. Selain daripada tu, kau tengok tu aurat orang tu berlakon semua. Kalau bencilah berlakon cerita hari raya, anaknya balik, maknya peluk, anak ibu balik. Kan haram tu, bukan nak dia dipeluk. Kalau gambar orang peluk-peluk orang tu, orang viralkan, wah bulan berlaku sumbang dekat khalayak ramai, ini peluk masuk televisyen lagi. Tak boleh ya, tak boleh, tetap tak boleh ya. Sedih ceritanya ya, ada unsur-unsur agama ya, peluk jantan perempuan. Allah, tak ada unsur agama tu, berdosa. Kita jangan tengok yang haram. Memang itu tak boleh tengok ya. Haram tu tak tengok, dan tak boleh tengok juga benda-benda yang menawan dunia. Tengok rumah orang indah, wah bukan main, kita tengok idam. Tengok barang-barang perhiasan, tengok jam mahal, wah bukan main. Tengok kereta besar, Allah. Dah, jangan begitu pandangan kita. Jangan. Tengok orang ada syarikat besar apa semua tu, bahagian dia. Untuk aku, ya Allah, apa yang kau dah beri pada aku cukup ya Allah, bahkan lebih pada cukup. Bahkan kalau Tuhan nak tanya apa yang kita ada sekarang ni, tak tahu boleh terjawab ke tidak lagi. Tak boleh nak terjawab lagi kita sekarang ni ya. Jangan pandang, kecuali kita pandang setiap sesuatu kita pandang, kita nampak Allah. Itu yang Imam Ibn Athaillah bilang, mengatakan macam mana kau nak bilang Tuhan tu gaib? Setiap benda yang kau pandang, aku nampak Allah. Pandang gelas nampak Allah, pandang ini tutup nampak Allah, pandang nampak apa semua nampak Allah. Maha suci Engkau ya Allah menciptakan bahan plastik ini. Maha suci Engkau ya Allah memberi akal kepada manusia. Maha suci Allah, kau ciptakan mesin boleh bikinkan benda ini pulanya. Maha suci Allah, benda daripada mana negeri punya jauh, daripada China boleh sampai datang ke Taman Tar bikin tutup aku. Allah, nak sampai ke sini berapa ribu khandam kena buat kerja. Yang melombong emasnya lain, yang melombong keluarkan minyaknya lain, yang proses lain, yang kilang lain, yang import lain, yang ekspor lain, sampai ke sini tutup aja. Allah, apa pandang ingat Allah, apa pandang ingat Allah ya. Apa pandang ingat Allah? Tengok kapet ni, Allah Subhanahu Wa Taala, siapalah yang derma pahala besar, Allah Taala ganjari dia. Apa pandang semua ingat ada bicara Allah di situ. Sama ada kita pandang kebesaran Allah ataupun kita pandang kemurahan Allah, setiap apa yang kita pandang ingat Allah, ingat Allah. Paling tidak kita pandang apa, doakan dia kepada Allah. Jalan nak pergi pasar, nampak akak jalan, apa makcik jalan, doa, ya Allah selamatkanlah makcik ni, Allah berikan dia husnul khatimah ya Allah, mudahkanlah belanja pasar dia ya Allah. Jalan nampak kucing, ya Allah ini kucinglah makhlukmu ya Allah, kau peliharalah kucing ni selamat ya Allah. Jalan kau nampak apa pun, kau doa, kau cakap, kau bicara dengan Allah. Tidak apa kita nampak kecuali mengingatkan kita kepada Allah ya. Jelasnya ketika melihat kepada sesuatu ciptaan, hendaklah ia mengingat bahawa ciptaan itu akan binasa dan pergi tidak kembali lagi. Betul. Kalau orang ada rumah besar ke, ada apa ke, hatta rumah kita lah, tak payah rumah orang lah, rumah kita lah sekarang ni dah mula pandang renung tuan-tuan dia. Malam ni juga balik duduk dekat hall kita, tengok tak lama akan aku tinggal semua ni, tak aku huni di sini lagi, tak lama akan bertukar tangan, siapalah yang pegang ini. Kita tengok aku buat ini. Tuhan tanya, kenapa kau pasang kau di sini? Siapkan jawapannya. Kenapa kau pasang langsir sampai berombak-ombak begitu ya, scallop? Siapkan jawapannya. Kenapa kau menghiasan rumah kau seperti begitu? Siapkan jawapannya. Sayuginya sekarang apa yang kita ada, janganlah kita pakai untuk diri kita kecuali persiapan untuk mati kita. Hatta kalau beli kereta besar sekalipun dengan niat, kalau pas aku mati mudah-mudahan anak aku dapat pakai, mudah cucu aku pergi sekolah, umpamanya, paling tidak ya, dengan niat. Nak repair rumah pun dengan niat, bukan untuk kita. Mudah-mudahan orang yang duduk lepas aku ni tak banyak dia nak kena repair rumah kita, kan dah lama kan, dah ada meletak dan apa pun nak beli baju apa semua, jangan ikut selera kita sangat. Tak lama dan nak beli orang lain pakai. Kita punya baju pesin zaman dulu punya pesin, kita mati tak ada siapa nak pakai. Allah. Paling tidak kalau nak beli baju yang orang lain nak pakai, tidak tengok kain dia resap air ke tidak. Jadi lepas aku mati orang bikin kain kesat masih boleh pakai juga, adalah manfaatnya ya. Gitu ya. Jadi setiap apa kena ingat untuk mati kita. Apa barang kita, semua akan fana. Ingat, hanya ada Allah, hanya Allah ada.
Hanya ada Allah, aku hanya adamu ya Allah. Orang ada banyak uang, orang ada insurans, orang ada security, aku hanya adamu ya Allah. Hasbunallah, cukup bagi aku Allah. Hanya Allah ada. Yang mereka ada harta, mereka ada kebun, mereka ada pejabat, mereka ada kilang, akan kekal ke? Hanya Allah yang ada. Yang lain semuanya binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap atas muka bumi binasa, yang kekal hanya wajah Tuhanmu yang maha besar dan maha mulia, ya. Jadi kita tengok apa semua, ingat kebinasaannya, ya. Hatta jari-jari kita sekalipun, tak ada kerja main jari macam budak cuk udang gamit kan, budak kan. Kita dah tua, atuk bikin apa, cuk udang gamit apa tu? Tak ada, atuk tengok. Satu hari tak boleh gerak tu. Satu hari tak ada bergerak, satu hari tak boleh gerak. Kau ke sini, kau ke sini. Tukang mandi palinglah dia. Satu hari badan kita jadi macam barang saja, ya. Jadi macam barang saja, dicampak kat tepi longkang pun dia tak boleh bangun sendiri pun. Allah. Sebelumnya semua ciptaan-ciptaan itu tidak ada, lalu Allah mengadakannya. Dan betapa banyak anak Adam yang telah terpikat dan terpengaruh dengan ciptaan-ciptaan itu, akan tetapi mereka itu sekalian telah pergi dan binasa. Manakala ciptaan-ciptaan Tuhan itu tetap akan ditinggalkannya untuk diwarisi oleh orang-orang yang di belakang dari orang-orang yang terdahulu. Semua kita dapat pusaka daripada orang dahulu. Yang boleh pakai, pakailah. Yang tak boleh pakai, tak boleh pakailah. Piramid tu boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Sebesar-besar susah dia nak bikin. Sampai sekarang saintis masih tengok macam mana dia bikin. Ada manfaat tak? Ada manfaat. Setungguk besar-besar gitu. Nak punggah pun tak boleh, nak apa pun tak boleh, ha? Tinggalan cuma kita tengok. Itu bukan apa tanda kepintaran Fir'aun, tanda kebodohan dia. Bikin benda susah payah besar begitu tak guna sekarang. Pintar ke tu? Tak pintar lah. Begitu, ya. Kau tengok semua peninggalan-peninggalan yang lama semua tu, ya. Dulu tak ada, kemudian diadakan, kemudian akan kembali tak ada. Semuanya, ya. Tengok segala ciptaan Allah Ta'ala, ingat besar. Ingat apa-apa cipta. Saya suka tengok dokumentari tu. Kita tanya, ya. Dalam dunia ni lah, siapa yang menciptakan berbagai-bagai? Siapa yang menciptakan kapal terbang? Muslim ke non-Muslim? Non-Muslim, ya, yang bikin kapal terbang. Kita nak pergi haji, kapal terbang kita buatan mana? Buatanmu? Kan buatan orang putih. Kereta kita, siapa yang bikin kereta? Kereta kita buatan apa? Temerloh? Tidak. Jepun baik semua. Mereka bikin macam-macam kapal terbang, kapal-kapal besar, armada, darmaga, semua bikin. Hebat tak mereka? Jangan kita pandang apa semua, kecuali kita pandang orang Islam hebat. Saya suka tengok dokumentari Build It Big, mega structure. Dia bikin empangan sebesar-besarnya, dia bikin kapal sehebat-hebatnya. Semua tak kita pandang itu semua, kecuali aku sebut subhanallah, maha suci Allah yang beri ilham pada manusia. Dia bikin semua bahan-bahan pun dari Allah juga. Tak aku tengok itu semua, kecuali aku sebut subhanallah. Dan akan aku sebut subhanallah, istimewanya, pintarnya orang-orang Islam. Yang tu bikin bukan orang Islam, pasal kau puji orang Islam? Ini dah hebat semua diciptakan oleh non-Muslim. Siapa lagi better? Siapa lagi istimewah? Innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Sesungguhnya kemuliaan itu untuk Allah, untuk Rasulnya dan untuk orang mukminin. Orang-orang munafik tak tahu, dia tak faham, ya. Jadi orang Islam lebih tinggi, tapi yang cipta mereka. Sebab itulah macam mana pun orang Islam lebih tinggi. Kenapa Allah Ta'ala tak letakkan itu? Kita pandang, kita tengok, ya, kebesaran Allah Ta'ala, ya, terhadap ciptaan-ciptaan yang ada lah sekarang ni. Tak payah bulan, bintang, matahari lah, segala-gala benda-benda yang ada ni semua. Kenapa Allah Ta'ala tak kasih apa salah pula orang kafir yang ciptakan, kita bilang orang Islam yang hebat? Kerana orang Islam, Allah Ta'ala tak letakkan itu semua dalam akal fikiran dia. Pasal orang Islam, dalam otak dia ada yang ingat wudu, ada ingat asar, ada ingat Ramadan, ada ingat Bismillah, ada ingat Sakaratul Maut, ada ingat Kaabah, ada ingat Birrul Walidain, ada ingat baca Yasin.
Kan manfaat. Penangkap api ada apa? Kosong. Dan Allah Ta'ala tak ciptakan benda sia-sia. Maka Allah Ta'ala isikan dalam otak mereka pemikiran untuk cipta besi, keluli, konkrit, apa semua. Untuk kita pakai. Kemudian mereka bilang, kami cipta. Siapa yang beri kau akal? Allah. Baik itu kita tengok, macam kita tengok peperiksaan. Dapat markah cemerlang, distinction. Wah. Tapi dapat nombor 3. Sudah tentu nombor 1 lebih pintar, betul tak? Walaupun kita tak nampak jawapan nombor 1. Aku tengok mereka hebat cipta. Siapa nombor 1? Orang Islam nombor 1. Maka hebat lagi orang Islam daripada mereka yang menciptakan segala-gala ini. Jangan kita pandang itu semua, aku tengok semua tak aku nampak kecuali kehebatan mereka. Kehebatan orang Islam. Allah Ta'ala tak letakkan benda-benda itu dalam otak orang Islam. Kerana benda kita ada nur ilmu, ada iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mereka boleh mampu ciptakan apa-apa semua tu, mereka boleh bawa mati ke? Boleh manfaat zaman akhir ke? Tidak. Tapi apa yang dalam akal kita tu boleh bawa mati, boleh bawa sampai kebahagiaan akhirat. Siapa punya lebih istimewa kalau begitu? Pandang semua, renung kebesaran Allah, pandang kehebatan Allah, pandang tengok macam mana di sebalik mereka punya pencapaian, tapi kemuliaan tetap pada umat Islam. Subhanallah. Lepas tu saya tengok apa rancangan tu, dia bikin darmaga yang besar, dia bikin armada yang besar. Darmaga tu apa? Kapal angkat kargo barang, tu darmaga. Armada kapal perang, kapal perang semua. Tak aku tengok tu semua kecuali aku sebut pintarnya umat Islam. Kenapa? Kita dapat yang lebih daripada itu. Kau jangan lupa, nombor 1 tetap nombor 1, nombor 2 tetap nombor 2. Nombor 1 tetap nombor 2. Kalau hebatlah nombor 2, macam mana pun nombor 1 lebih hebat. Dan orang-orang tak beriman kepada Rabbul Alamin bukan nombor 2 pada kita, tak tahu nombor berapa ratus di bawah kita. Kalau kita jadi orang beriman yang sejati, jadi yang kita bercakap tu bukan untuk mendabik diri kita, tapi umat Islam seluruhannya tu maksudnya, ya. Pandang kebesaran Allah Ta'ala dalam setiap satu, hatta dalam penciptaan orang-orang non-muslim sekalipun. Kau nampak kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah angkat orang mukmin dengan penciptaan mereka itu, dengan apa yang mereka cipta tu. Hebat tak Allah? Hebat. Yang bikin mereka, tapi yang aku puji orang Islam. Betul ke? Istilahnya, aku tak heran apa yang kau cipta lah. Senang habis cerita. Sementara ada aku pakai. Aku nak pergi Mekah, orang putih dia siapkan kapal terbang. Aku nak mandu sana sini, berebut nak jadi kuli kita. Jepun, Korea, orang putih semua. Ada apa, orang Batu Pahat bikinkan kereta untuk orang Tokyo. Tak ada. Orang dia bikinkan kereta untuk kita. Tanpa sedar dia kuli tau sebetulnya. Allah. Kita kena pandang, itu pandang hakikat. Itu sebenarnya. Tapi mereka dapat mewah, mereka dapat ini. Berapa lama. Sebesar hama pun tak ada dengan yang Yaumul Qiyamah punya, ya. Baik. Lantaran itu, jika anda, wahai murid, melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah yang ada sekarang ini, maka hendaklah anda melihatnya dengan pandangan seorang yang mengaku kesempurnaan kekuasaan zat yang maha menciptanya dan yang mengadakannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan orang yang ciptakan itu, Allah. Dan kau tengok atur Allah di sebalik itu. Kau yang cipta kapal, kau cipta gitu, tapi yang mulia orang Islam. Subhanallah. Itu kehebatan Allah Ta'ala, ya. Itu bijaksananya Allah Ta'ala. Dan mereka sangka mereka yang mulia. Jauh sekali, ya. Sebenarnya semua ciptaan Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi ini senantiasa menyeru dengan lidahnya, didengar oleh orang-orang yang bercahaya hatinya, yang dapat melihat kepada sesuatu dengan nur Allah Ta'ala. Betul? Setiap sesuatu memanggil kita untuk renung. Itu namanya tafakur, ya. Itu namanya tafakur. Seorang hamba yang nak menuju Allah Ta'ala kan tak boleh tidak. Bukan senantiasa dalam masjid, bukan senantiasa buka kitab, jalan sana sini, nampak itu nampak ini, semua kau nampak, kau gunakan itu sebagai sarana untuk kau ingat Allah, kebesaran Allah. Semua itu seorang murid mesti kena sikapnya begitu. Apa dia pandang, dia ingat Allah. Apa dia pandang, dia ingat Allah, ya. Baik, ingat. Kerana apa? Setiap sesuatu panggil nak bicara dengan kita. Tidak boleh dengar kecuali hati yang ada nurani, hati yang boleh bicara, hati yang boleh mendengar bicara. Kalau hati yang tak bicara, dia tak mendengar bicara.
tengok kipas, apa dia cakap dengan kita? Syukurlah Allah, aku ada, sejuk kalau tidak kau kepanasan. Paling tidak ya. Tengok kipas, apa lagi dia bercakap? Kalau tak perlu jangan hidupkan aku, nanti kau buang-buang bazir elektrik, ini harta masjid. Itu bicara dia. Tengok kapet, apa dia bicara. Kalau aku kat tempat lain, kat tingkau, aku dalam rumah Allah, jangan ada najis atas aku. Apa pun kau tengok, kau bicara. Tengok apa bicara Allah Ta'ala. Tengok sungai, tengok parit, tengok ini airnya mutlak ke ataupun tidak mutlak ke, walaupun berubah, boleh dipakai wuduk ke. Tengok ada hukum Allah di situ. Ada hukum Allah di situ ya. Tengok haiwan, paling tidak tengok cerita-cerita haiwan. Tengok kijang, kau tengok ni haiwan boleh dimakan. Tengok beruang, ni haiwan tak dimakan. Paling tidak lah. Apa pun kau ada cerita Allah di balik yang kau pandang. Apa sekalipun ya. Apa sekalipun. Tu orang saleh ya. Dia tidak ada yang namanya sunyi. Sebab itu dia tak suka bual-bual orang saleh. Kenapa? Dia senantiasa bual dengan Allah. Dia busy dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kisah kalau tak begitu berkawan dengan kita. Kerana dia tidak ada kesunyian, tak ada kesepian. Dia lagi suka menyendiri. Kerana apa? Banyak dia boleh bincang dengan Allah. Banyak dia boleh sebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan Maha Kuasa lagi bijaksana. Subhanallah ya. Merenung, orang nak menuju Allah Ta'ala kena senantiasa merenung. Jangan cetek sangat fikirannya. Tengok apa setakat itu saja. Kalaulah diperbuat daripada stainless steel kan lagi bagus. Itu aja. Allah. Tengok cawan ini. Kalau dalamnya ni teh tarik kan lagi sedap. Itu aja kau punya ingat. Alamak. Kau tak wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak kira nikmat Tuhan tak ada terkira. Satu bungkus nasi lemak tu memang tak ada terkira tu. Siapa boleh kira nasi lemak satu bungkus tu berapa butir beras ada dalamnya? Tak ada terkira. Ada beras, ada nikmat petani, ada nikmat sawah, ada nikmat bahjak, ada nikmat baja, ada nikmat semai, ada nikmat cuaca. Allah. Ada nikmat tuai, ada nikmat ekspor, ada nikmat beli, ada nikmat duit. Allah. Masak pakai air, ada nikmat langit. Subhanallah. Ada nikmat hujan, pakai santan, ada nikmat kelapa. Berapa tahun pokok kelapa tu? Ada nikmat akar dia, ada nikmat monyet yang petik. Subhanallah. Satu nasi lemak aja kau tak habis, kau renung, tak habis kau punya renung, nasi lemaknya dah habis lah. Allah, begitu. Semua kita jadi orang-orang nak jadi orang ahli lah kena begitu, kena pandang apa semua pandangan renungan. Betul orang saleh ni pandangan dia abstrak tau. Very abstrak. Kenapa mereka pandang sebaliknya. Sebetulnya mereka bukan terbalik. Kita yang terbalik sehingga kita tak nampak benda yang sebetulnya. Hakikat tu real. Dapat tu hakikat, kita bilang macam terbalik ya. Kita yang terbalik. Sebab tu kita nampak dia macam terbalik. Sebetulnya yang terbalik kita. Kita yang tak dapat pandang realiti. Hakikat tu mana pandang realiti. Tu namanya realiti ya. Baik. Orang nak menuju Allah Ta'ala kena senantiasa dalam taharah. Tak boleh tidak. Kalau ada berhadas besar, tuan-tuan sekalian, malam dengan isteri, malam juga mandi. Jangan tunggu besok pagi. Kalau kau orang tak kisah, kau punya pasal. Tapi kalau orang nak menuju Allah, kena senantiasa dalam taharah. Kau dalam protection, peliharaan Allah Ta'ala. Sayyidina Jibril, di antara kerja Sayyidina Jibril yang sampai sekarang ini, ialah apa? Menghadiri kematian setiap orang mukmin. Kecuali yang mati dalam hadas besar, dia tak hadir. Paling tidak dia sempat mengambil sembahyang sebelum dia mandi. Jadi itu Sayyidina Jibril. Kalau Jibril dah datang diiringi oleh 500 malaikat dari jannah, 250 pegang daripada jambangan pohon selasih, sungguh roh ni keluar. Kalau Jibril dah datang, Israel akan sopan santun. Kalau Jibril datang, iblis dengan kuncu-kuncunya nak goda ketika sakaratul maut tak berani dekat pun. Perlu taharah ya. Kalau ada berwuduk, Israel jelma depan mata kita tak peranjat. Tenang. Kita dalam taharah, peliharaan Allah Ta'ala. Macam mana besar Israel pun makhluk Allah Ta'ala. Dipelihara Allah Ta'ala, tenanglah kita. Tenang sempat syahadat. Tenang sempat tidak meronta.
begitu ya, senantiasa dalam taharah, protection, senantiasa. Jadikan diri kita berwuduk, bertaharah tu senantiasa. Yang batal wuduknya sekali-sekali. Begitu terbuang angin, begitu segera ambil sembahyang lagi, segera ambil sembahyang lagi, tidak dibiarkan. Kebanyakan kita hanya bertaharah ketika nak sembahyang. La, orang-orang saleh senantiasa bertaharah. Kita suka kalau ajak orang sembahyang, mari kita sembahyang, terus sembahyang. Kalau khususnya kuliah, habis kuliah baru bangun habis sembahyang, bermakna tadi kau duduk tu dalam kuliah kau tak ada sembahyang. Semangat. Dalam air sembahyang senantiasa, dalam sembahyang senantiasa dapat peliharaan, dalam taharah senantiasa. Batal ambil sembahyang, batal ambil sembahyang. Itu sepatutnya ya, itu sepatutnya. Hadas besar lagi. Begitu berhadas besar, segera mandi. Begitu hadas kecil, segera. Jadi senantiasanya diri kita berwuduk. Sekali-sekala tak berwuduk. Tengah jalan terbuang angin, nak cari baik macam mana nak begitu, okeylah. Sampai rumah segera awal mula kau fikirlah ambil wuduk. Ambil wuduk ya. Dalam bilik air, dah buang air besar, dah buang air kecil semua. Dah tutup aurat. Sebelum kau nak bikin apa-apa dalam bilik air, umpamanya nak kesat-kesat cermin bilik air ke nak apa semua, ambil air sembahyang dulu. Ambil sembahyang dulu. Senantiasa dalam taharah, senantiasa dalam taharah, dalam kesucian ya. Tapi susah lah nak jaga wuduk. Asyik nak kentut, nak buang air kecil, jangan makan banyak. Kau makan banyak. Lepas tu Imam Malik dia tak buang air besar dalam Madinah. Dia keluar. Berapa kali nak keluar? Dia bukan macam kita lah, satu hari 2-3 kali pergi toilet. Makannya 2-3 hari sekali. Maka buang air besarnya pun 3-4 hari sekali. Begitu ya. Macam kau makan banyak, makan benda pula yang macam-macam, bawa benda-benda yang berangin. Nak buang yang angin lah, nak buang apa. Pasal kau makan banyak. Kau tak makan banyak, tak minum banyak, tak ada buang air besar banyak, tak ada buang air kecil banyak. Tak pernah waras hati kita kan bilang, orang yang berakal keluar datang ke masjid. Orang yang tak sempurna akal keluar datang ke jamban. Tu kita pernah waras hati ada sebut. Tidak. Begitu ya. Jadi anak susah lah jaga. Pasal kau makan banyak, nak buang air kecil lain, nak buang air besar lain, nak buang angin lain, nak buang ngantuk lain. Allah. Cuba kau kurang. Boleh jaga wuduk ya. Seorang murid saya ialah hendaknya senantiasa di dalam taharah. Setiap kali ia berhadas, hendaknya ia segera berwuduk lalu sembahyang 2 rakaat. Kalau tak sembahyang 2 rakaat pun ada air sembahyang senantiasa. Sekiranya ia mempunyai isteri dan ia bersetubuh, maka hendaklah ia segera mandi janabah pada masa itu juga. Pada masa itu juga. Lebih-lebih lagi kalau bulan puasa, jangan tunggu pagi, malam juga ya. Supaya ia tidak terus-menerus dalam keadaan junub ya, dalam keadaan hadas besar, tak bagus ya. Dalam keadaan besar tidak bagus. Supaya seorang murid itu senantiasa berada dalam taharah, hendaklah ia mengurangi makan. Sebab orang yang banyak makan selalu didatangi hadas, buang air besar, buang air kecil, buang angin. Dan apabila selalu sangat berhadas, tentulah akan menyusahkannya untuk mengekalkan dirinya dalam taharah setiap masa. Selain itu, mengurangi makan juga akan membantunya bangun di tengah malam untuk beribadat. Sedang amal di tengah malam itu adalah sangat-sangat dituntut dan digalakkan. Baik ya. Jadi kurangkan makan. Kurangkan makan manfaatnya apa? Boleh bangun malam. Boleh bangun malam. Boleh hening rohani. Kita bilang puasa, itulah di antara fadilat puasa ialah apa? Kurang makan. Masuk bang. Kurang makan. Maka sebelum buka kita punya rohani tengah tinggi. Bang saja kabul doa. Lepas bang aja kau isi penuh balik semua. Alamak, drop balik. Begitu ya. Kita sambung lepas azan ya. Sebutkan di sini dengan kurangkan makan dapat kita maintain taharah kita. Disebutkan di sini juga dengan kita kurangkan makan dapat kita kuat bangun malam. Kuat bangun malam, dan bangun malam ini adalah dituntut. Tak boleh ya. Orang yang kalau nak menuju Allah Ta'ala, dia tidak ada sembahyang walau 2 rakaat pun waktu malam, itu bukan orang yang nak menuju Allah Ta'ala. Palsu, dosa pengakuannya itu ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, dosa orang yang mengatakan dia cinta pada Allah, kalau malam dia tiba, dia tidak menghadap Allah Ta'ala. Kerana malam adalah waktu kekasih mendampingi akan kekasihnya ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain lagi, jangan tak bangun malam walau dengan 1 rakaat sekalipun. 1 rakaat witir itu pun buat malam ya.
Nah, jadi nak memudahkan kita bangun malam ialah dengan kurangkan makan ya. Dapat jaga taharah, dapat apa, berjaga malam, tidak tidur ya. Kalau tidur pun tidak sepanjang-panjang malam. Baik. Sebutkan tentang makan pula. Seorang murid hendaknya tidak makan kecuali pada waktu lapar, dan tidak tidur kecuali sudah sangat mengantuk, dan tidak berbicara kecuali waktu perlu, dan tidak bercampur gaul dengan orang ramai kecuali dalam bercampur gaul itu ada faedah. Betul. Yang nama murid nak menuju Allah kena observe all this. Cannot just be anywhere with anybody. Sembang sana sembang sini sampai malam bual-bual. Bukan begitu akhlak orang-orang nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kuliah saja makan di warung, lepas kuliah saja is no good. Tak begitu, tak elok sekali. Disebut orang murid tidak makan kecuali lapar. Asyik makan aja. Kecuali hari zaman orang. Hari zaman orang banyak tak apa, kenyang pun tak apa, khususnya orang soleh. Tak apa, besarkan hati orang dan dapat fadilatnya. Ada fadilat lain itu sendiri. Termasuk dah tak ada kerja apa pun, orang putih bilang tidbits. Asyik mancing aja, konyak, kopok lah, kepek lah, Allah, macam-macam. Semua tu tak bagus. Cemil-cemilan kita bilang ya. Semua good. Tak ada kerja saja makan begitu, tak elok ya. Kurangkan, tak makan kecuali lapar. Nabi mengatakan kami satu kaum, ada satu raja atau Nabi berapa hadiah, anugerah, pemberian. Ada beberapa harta, ada beberapa hamba sahaya dan doktor dalam rombongan tu. Yang lain Nabi terima, besar hati Nabi terima, tapi yang doktor Nabi tolak. Sebab Nabi mengatakan prinsip kesihatan Nabi lah kami satu kaum yang tidak makan kecuali kami lapar, dan kami berhenti sebelum kami kenyang. Sebelum kenyang tu kita tahu, kami tak makan sebelum kita lapar. Lapar tu macam mana kata Imam Ghazali? Lapar lah. Belum. Yang nama lapar, apa pun depan kita jadi sedap. Tak ada apa, biskut kering yang dah lemau. Biskut kering dah lemau pun sedap, dah lapar. Betul tak? Dah lapar, makan apa pun sedap. Ibu dah masak, ibu tak tahu kau nak balik cepat. Lapar lah bu, ada apa ni? Ada nasi goreng semalam, belum panaskan pun. Dan nak kerak-kerak pun. Lapar, sedap tak? Sedap. Itu baru nama lapar. Tapi kalau makan tengah hari nak makan apa ya? Nak beli soto ke, nak beli merebus? Nasi Arab lah. Itu namanya belum lapar, itu namanya rakus, kata Imam Ghazali. Kalau masih boleh ingat nak makan apa, nak ingat makan apa tu, namanya belum lapar, namanya rakus. Allah. Jadi kita ni selamanya lapar tak lapar ya. Rakus tu namanya ya. Tu namanya lapar. Dan berhenti sebelum kenyang, iaitu apa? Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga pernafasan. Baik. Tidak makan kecuali lapar, tidak tidur kecuali sudah sangat mengantuk. Tiga perkara yang Allah Ta'ala tak suka, kata Rasulullah. Tak lapar makan, tak kelakar ketawa, tak bangun malam tidur siang. Orang kailulah kau pun kailulah, orang bangun malam kau pun tidurlah. Itu tak bagus. Tak lapar makan, tak bagus. Tak kelakar ketawa. Maaf cakap je, bergaul dengan setengah-setengah orang gitu tau. Dia cakap tak kelakar pun, tapi member-member dia, oh iya, Allah, bukan main lagi. Kalau orang lain buat kelakar, kau semua senyum pun susah. Tentang orang tertentu, tu semua tak bagus. Semua tak bagus. Orang Melayu sebut tu nama tahu raja, begitu ya. Itu tak kelakar pun ketawa, tu tak bagus ya. Baik, tak lapar makan, tak ngantuk tidur. Jadi kalau ngantuk tidur, saya pula selalu ngantuk. Harus tak pakai. Kalau punya ngantuk tak boleh pakai ya. Kerana awak selalu ngantuk ya. Baik. Dan tidak berbicara kecuali perlu. Betul ya. Alim-alim ulama ni pendiam tau sebetulnya. Habib-habib ni, kiai-kiai kita semua kalau duduk ya, tuan-tuan guru ya, pendiam tau. Tak pandai berbual tau. Jangan suruh dia syarah. 2-3 jam dia tak stop. Tapi kalau duduk bual-bual, mereka tak ada topik nak bual. Nanti dia cari-cari topik entah apa dia nak cakapkan dia. Nak carikan, nak cuba nak entertainkan kita. Tak kaki bual mereka tu. Kalau masuk majlis-majlis mereka, tak menjadi adat macam kita bual-bual ceritakan. Senyap. Saya hadir majlis Habib Abdullah bin Syihab lepas Maulid Masjid Surur. Masuk rumah dia, selipar punya penuh banyak.
Tapi satu manusia tak dengar bunyi. Cuma dengar bunyi budak-budak pakai main-main. Naik atas hall dia penuh orang sampai ke tangga-tangga semua. Allah, senyap, tak berbual, diam aja. Orang-orang alim-alim ulama begitu ya, mereka berbicara. Ya, Habib Omar ni semua, kalau majlis-majlis semua tak ada bual-bual, senyap aja. Kalau kita orang semua, apa khabar, baik, anak-anak baik, dah itu aja lah. Tak ada bual-bual, tak ada bual-bual. Mereka tidak menjadi biasa bual-bual. Duduk dengan fulan bagus, macam-macam cerita keluar, tak bagus. Itu semua benda yang larak, tak ada manfaat bagi kita ya. Tidak bercara kecuali perlu, dan tidak bercampur gaul dengan orang ramai kecuali dalam bercampur gaul itu ada faedah. Seperti apa? Sembahyang jemaah, tak boleh tidak bercampur gaul. Seperti apa? Hadir yasinan. Seperti apa? Hadir maulid, hadir mesyuarat. Itu tak apa, tak semena-mena. Halo, ada free tak? Mari pergi mana? Kafe duduk 2-3 orang bual sampai 1 pagi. Tak bagus, tak bagus. Sendirian lagi baik, tak campur orang kecuali ada perlu. Mereka tak suka campur-campur orang. Tak suka campur-campur orang. Maka kalau dengan mereka semua, kalau kau tak ada kerja, kau jangan ajak mereka simbang-simbang. Ustaz, apa khabar? Ustaz lapang, saya temankan Ustaz ya. Dia tak suka. Dia nak halau tak baik pula ya. Kau temankan dia. Kau datang dia naik. Dia naik jemput apa gini. Tapi kalau kau biarkan dia sendiri, dia lagi suka. Dia banyak kerja nak bikin. Banyak bicara, banyak meeting, banyak lapor dia nak buat. Banyak permohonan dia nak ajukan. Banyak pengaduan juga dia nak buat. Dia nampak sekitaran dia tak berkenan, dia ngadu Allah, dia ngadu Allah, dia ngadu Allah. Dan ngadu dia sangat jadi. Jadi dengan orang ini semua, mereka lebih suka sendiri. Tapi kalau kita datang, dia tak halau. Dia gembira kalau kita datang, dia naik. Dan dia tak pura-pura. Tapi dia lebih gembira kalau kau tinggalkan dia sendiri. Tinggalkan dia sendiri. Jadi dia tak ada itu. Saya teringat dulu masih di Singapura ada NS kan, National Service. Kadang kita masih bujang dulu, kena jaga guard. Polis jaga guard. Berapa belas jam lah jaga. Kalau kita orang Islam tak ada boring. Begitu kau ingat la ilaha illallah, Allah ingat kau balik. Begitu kau selawat atas Nabi, Allah selawat kau balik, Nabi pun ucap salam pada kau balik. Ada boring tak? Tak ada boring. Tak ada boring. Paling tidak aku fatihahkan atuk moyang aku yang dah meninggal. Ada mesej daripada barzah sampai ke sana semua. Allah sampai barzah pun aku boleh kontak. Jangan belum ada handphone. Tapi kalau budak-budak yang bukan Islam, jaga guard Allah macam cacing kepanasan, macam kucing birak rambut. So boring lah. So boring lah. Kesian orang ya. Tak ada siapa dia nak kontak. Tak ada siapa dia nak ajak bicara. Allah, boring lah. Allah temenung, tergini Allah. Lagi kadang-kadang setengah-setengah tempat guard yang sunyi-sunyi, tak ada orang kan. Apa gitu, kat tempat-tempat nak jaga setengah-setengah keperluan dia. Allah, dia punya boring, kita tengok aja, kesian. Cuma kau masuk Islam, kau tak boring. Cuma masuk Islam, tak boring. Kalau tak masuk Islam, seboring-boringnya kau. Allah. Sebab itu mereka cipta hiburan. Pasal mereka tak terhibur. Wallahu a'lam bishawab. Setakat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita, redakan kita, terima segala amalan kita, dan bimbing kita, khususnya dalam bulan-bulan yang mulia yang mendatang ini ya. Semoga Allah peradakan segala urusan kita dalam rahmatnya, dalam pandangannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum Allah terbalikkan bumi ni, maksud terbalik bumi ni kiamat lah. Allah akan terbalikkan isi dalam bumi tu. Contoh macam mana? Lelaki nak jadi perempuan, kan terbalik. Perempuan nak jadi lelaki. Ustaz nak jadi artis. Artis pula nak jadi ustaz. Tengok berapa ramai hijrah.